Pengenalan berikut adalah sebuah buku pendek yang membahas tentang makna sebenar penyaksian iman, iaitu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan akhir utusan Allah yang Maha Tinggi. Mewujudkan kesaksian ini adalah satu-satunya cara bagi seorang Muslim untuk mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kunci syurga. Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menasihati manusia bahawa sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah yang terakhir, yang Maha Tinggi, akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu contohnya terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 128. Maksud hadis-hadis ini ialah sesiapa yang mati dalam keadaan beriman dengan penyaksian ini, sama ada akan masuk syurga dan terlepas dari neraka, atau mereka akan masuk neraka sejauh-jauhnya dosa-dosa mereka dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga di mana mereka kekal selama-lamanya. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7510. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa mereka yang ingin memasuki syurga tanpa memasuki neraka terlebih dahulu mestilah tidak hanya menyatakan kepercayaan mereka kepada Islam secara lisan, tetapi mereka juga mesti memenuhi syarat dan kewajipannya. Kesaksian iman tidak diragukan lagi adalah kunci kepada syurga, tetapi kunci memerlukan gigi untuk membuka pintu tertentu. Gigi kunci syurga adalah kewajipan dan kewajipannya. Tanpa mereka bermakna, kunci tanpa gigi tidak akan membuka pintu syurga. Ini dibuktikan melalui banyak hadis yang menunjukkan masuk ke dalam syurga memerlukan seseorang itu memenuhi syarat dan kewajipan Islam. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1397, menunjukkan bahawa penyaksian itu mestilah disokong dengan perbuatan-perbuatan yang berbentuk rukun Islam, seperti mendirikan solat fardu. Bahagian pertama persaksian iaitu tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, bermaksud bahawa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang wajib ditaati dan tidak pernah diingkari. Apabila seseorang menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, mereka tidak boleh mentaati apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepadanya kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka dan mereka hanyalah hamba-hambanya. Tetapi apabila seseorang itu mentaati apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, maka mereka telah merosakkan kepercayaan mereka kepada keesaannya yang telah ditunjukkan dalam surah 45 Al-Jathiyah, ayat 23. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Al-Quran telah memberi amaran kepada umat Islam bahawa sesiapa yang melakukan dosa sebenarnya menyembah iblis sebagaimana mereka telah mentaatinya di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bab 36 Yasin, ayat 60. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Orang-orang Islam yang menolak hawa nafsu mereka, keinginan orang lain dan perintah iblis dan sebaliknya hanya mentaati Allah Ta'ala, telah benar-benar menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Umat Islam ini telah diberi perlindungan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Umat Islam ini secara praktikal telah merealisasikan kesaksian Islam kerana mereka menyokong tuntutan lisan dan dalaman mereka dengan tindakan yang ikhlas mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang bertindak menurut tradisinya, mereka telah memenuhi aspek kedua dari kesaksian iaitu Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan terakhir Allah yang mulia. Umat Islam inilah yang disebut dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 128. Ia menasihatkan mereka akan diselamatkan dari api neraka oleh Allah yang Maha Tinggi. Orang yang mengisytiharkan Islam dengan lidah dan secara dalaman menerimanya tidak diragukan lagi adalah seorang Muslim, tetapi keimanan mereka yang tulus kepada keesaan Allah yang Maha Tinggi berkurangan mengikut dosa-dosa mereka.
Satu aspek untuk benar-benar bertindak berdasarkan kesaksian adalah mencintai Allah Ta'ala dengan ikhlas. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan hal ini dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Ia menasihatkan bahawa ini adalah aspek penyempurnaan iman seseorang. Ini adalah apabila seseorang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan membenci apa yang Dia benci. Oleh kerana ini adalah ciri-ciri Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2333, umat Islam telah diperintahkan untuk mengikutinya. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jelaslah dari ajaran Islam bahawa mencintai apa yang Allah Ta'ala benci dan benci kepada apa yang Allah Ta'ala sukakan adalah petunjuk yang jelas tentang seseorang itu mengikuti hawa nafsunya dan mentaatinya atas Allah Ta'ala. Sikap ini mengurangkan kepercayaan seseorang kepada keesaan Allah Ta'ala. Ayat berikut menjelaskan bahawa mengamalkan mentaliti ini adalah penyimpangan daripada kepercayaan sebenar terhadap kesaksian Islam. Bab 9 At-Taubah, ayat 24. Katakanlah, Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya. Kemudian tunggulah sampai Allah melaksanakan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala, menurut kemahuan mereka sendiri, menyembahnya di tepi. Maksudnya, apabila mereka menghadapi masa senang mereka menjadi reda, tetapi apabila mereka menghadapi kesulitan mereka berpaling dari ketaatan kepadanya dalam kemarahan. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nomor 6502, memberitahu umat Islam bagaimana untuk mempercayai dan bertindak dengan betul berdasarkan penyaksian iman yang menghalang seseorang daripada dicederakan oleh api neraka di dunia seterusnya. Ini adalah untuk menyempurnakan dahulu kewajipan wajib dengan betul sambil memenuhi segala syarat dan adabnya. Kemudian seseorang mesti menambah ini dengan melakukan amal soleh sukarela. Yang terbaik di antaranya adalah tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini membawa kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala dan menyebabkan Allah Ta'ala memperkasakan setiap organ tubuh mereka sehingga mereka hanya taat kepadanya. Ketaatan yang benar dan ikhlas ini adalah penggenapan kesaksian iman. Ini adalah hati yang sihat yang mengandungi hanya cinta kepada Allah Ta'ala dan bebas dari keinginan duniawi dan cinta dunia material. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perlu diingat, ini tidak bermakna seorang Muslim bebas daripada melakukan dosa, tetapi ia bermakna mereka bertaubat dengan ikhlas apabila mereka jarang melakukan dosa. Kesimpulannya, adalah penting bagi umat Islam untuk bukan sahaja mengisytiharkan kesaksian Islam secara dalaman dan lisan, tetapi mereka juga mesti menunjukkannya dalam tindakan mereka kerana ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kejayaan sebenar di dunia dan terlepas sepenuhnya dari hukuman di dunia seterusnya.